Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada anda semua. Selamat datang ke kelas pembentangan kita pada hari ini, iaitu pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita, iaitu dalam bahagian perkhidmatan bangunan, iaitu perpaipan, di bawah tajuk sistem bekalan air domestik. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Farhan Ilmi bin Saumah bersama dengan rakan Muhammad Faisal bin Ahmad Zamri, Muhammad Nur Hakimi bin Rifin dan Daniel Fitri bin Muhammad Sabri. Okay, jadi pada hari ini kami akan menerangkan kepada semua apa sistem bekalan air domestik yang secara terperinci ni kita akan bagi beberapa bahagian. Jadi saya harap anda semua dapat take note, ambil sediakan nota, pen, kertas untuk mencatat apa yang kami terangkan. Okey, tanpa membuang masa saya mempersilakan saudara Muhammad Faisal untuk meneruskan pembentangan kita pada hari ini. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan membentangkan tajuk sistem bekalan air domestik. Okay, apa itu sistem bekalan air domestik? Di Malaysia, bekalan air bersih adalah berasal daripada air hujan yang terkumpul di sungai dan mengalir ke empangan. Bekalan air kepada pengguna adalah melalui satu sistem rangkaian saluran paip yang membawa air dari loji pembersihan air. Dalam sistem bekalan air, air yang dirawat harus melalui 6 fasa pembersihan sebelum dapat diedarkan kepada pengguna. Okey, apa yang kita faham pasal sistem bekalan air domestik ni adalah bagaimana sistem air tu dia beralih kepada rumah kita. Dia pergi ke rumah kita. Bagaimana cara dia? Daripada mana, dia pergi ke mana? Okey, jom kita kenal satu persatu. Okey, sistem perpaipan melibatkan sistem bekalan air dari tangki, takungan atau rumah kediaman seperti Rajah 5.1. Okey, kita akan tengok sekejap lagi Rajah 5.1. Lukisan ini digunakan semasa pembinaan rumah kediaman dalam kerja-kerja pemasangan dan penyelenggaraan paip dan bangunan. Okey, ini adalah sistem bekalan air di rumah kita. Okey, ini adalah contoh rumah kita kalau 2 tingkat. Okey, first dia akan pergi dekat meter. Manakala dekat meter dia akan pergi naik ke atas, dekat atas ada, dekat bawah ni kita nampak dekat sinki. Sinki ni adalah air daripada paip perkhidmatan. Dekat sini juga, dekat meter juga akan ada kunci paip. Di mana bila kita tutup paip dan kita buka paip, kalau kita buka paip, air akan mengalir lah, akan keluar lah. Tapi kalau kita tutup paip, meter akan terhenti dan air tidak akan mengalir. Okey, dekat situ yang pergi ke tangki, kalau kita tengok air yang pergi ke tangki adalah melalui paip perkhidmatan. So, air akan simpan ke tangki simpanan. Lepas tu, tangki simpanan ni akan mengeluarkan air ke paip limpah, seterusnya ke paip cuci dan seterusnya ke paip agihan. Okey, paip cuci ni tandas lah, tandas, paip agihan. Okey, kita tengok ini adalah contoh rumah 2 tingkat. Okey, seterusnya. Sistem bekalan air di rumah kediaman terbahagi kepada 2 jenis seperti ditunjukkan dalam Rajah 5.12, iaitu dia terbahagi kepada 2, iaitu sistem terus dan sistem tidak terus. Okey, kita pergi dulu kepada sistem terus. Dalam sistem ini, bekalan air disalurkan secara terus dari paip perkhidmatan ke lengkapan-lengkapan sanitari tanpa melalui tangki simpanan air. Okey, paip terus ni, sistem terus ni dia tak melalui tangki. Tak melalui tangki, itu adalah kunci dia. Yang kedua, sistem tidak terus. Air dari tangki simpanan disalurkan ke lengkapan sanitari melalui paip agihan. Okey, yang seperti saya tunjuk ni tadi. Nampak ni? Paip agihan ni adalah sistem tidak terus. Okey, paip agihan. Nampak ni? Dia adalah menggunakan tangki. Kalau sistem terus tadi tidak melalui tangki. So, dia akan pergi ke paip perkhidmatan sahaja. Kalau sistem tidak terus, dia akan simpan ke tangki dan seterusnya kita boleh gunalah. Contoh, orang kata sibuk-sibuk, dia kata esok tak ada air. Esok tak ada air, walaupun tak ada air, awak boleh tadah air pada hari ni. Sebab air tangki tu akan sentiasa refill lah, sentiasa akan penuh lah. Bila awak buka air bilik air, awak guna air bilik air, lepas tu nanti air yang daripada ni tangki yang besar tu akan masuk lah pada air kita, dia akan serap macam tu. Okey, kita dah tengok kan. Okey, beza dia sistem terus tanpa melalui tangki, sistem tidak terus melalui tangki untuk pergi ke paip agihan. Okey, ini kita tengok. Okey,
kita tengok A ni adalah paip perhubungan. Paip perhubungan, manakala B adalah meter. Kalau awak perasan yang meter air dekat depan tu berwarna biru tu, kalau kita buka air kan, kalau awak perasan awak buka air, awak tengok meter tu akan bergerak. Akan bergerak. Lepas tu paip perkhidmatan. Paip perkhidmatan ni adalah C. Paip perkhidmatan pun D. Paip kunci. Kunci paip E. Ni adalah kunci paip. F, tangki simpanan. G. G ni adalah tap mandian atau tandas kalau kita tak ada air tu. Lepas tu H adalah sinki cuci tangan. I, sinki dapur. J, paip agihan. Okay, kita tengok lagi. Okay, apa itu fungsi paip perkhidmatan? Fungsi paip perkhidmatan adalah paip yang menghubungkan meter air di luar rumah ke tangki simpanan air. Okay, dia menghubungkan air di luar rumah tu ke tangki simpanan. Dia akan menyalurkan air lah bila kita buka. Satu, apa itu fungsi paip limpah? Paip limpah yang menyalurkan air keluar dari tangki simpanan. Air apabila berlaku kerosakan pada injap berbola. Okey, awak tengok ni injap berbola ni. Okey, bila injap berbola ni rosak, dia akan keluarkan air. Sebab injap berbola ni macam penanda aras. Penanda aras. Dia dah penuh, dia akan air takkan masuk lagi lah kalau injap berbola ni elok. Kalau dah rosak, air tu akan melimpah lah. Sebab tu injap berbola ni penting. Sebab kalau awak perasan dekat tangki tandas kita, bukan tangki tandas, kan flash tu, kalau injap berbola awak rosak, kan dia tak naik ke atas kan. Dia tak naik ke atas, dia tak tendang awak punya apa tu, yang tarik flash tu. So bila injap berbola tu elok, dia akan naik ke atas tu, air tu akan berhenti lah. Air tak akan masuk lagi lah. Yang menyebabkan air awak keluar tu, air awak keluar daripada tangki ke, daripada tandas flash tu ke, sebabnya injap berbola awak rosak. Mungkin putus ke tali dia, tapi awak boleh sambung balik menggunakan dengan kabel tight. Awak ikat balik. Boleh. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah. Okey, ini adalah fungsi paip limpah. Okey, apa itu fungsi paip cuci? Paip yang menyalurkan air keluar dari tangki simpanan air apabila kerja pembersihan dilakukan. Ini adalah fungsi paip cuci. Okey, apa itu fungsi paip perhubungan? Paip yang menghubungkan paip utama dengan meter air di luar rumah. Okey, paip perhubungan ni adalah paip yang daripada luar rumah tu, dia menghubungkan ke meter air. So meter air ni tadi, dia akan menyalurkan air kepada paip perkhidmatan dengan paip agihan. Itulah fungsi dia, paip perhubungan ni. Dia menghubungkan air tu dari, masuk ke meter dulu, lepas tu masuk ke paip agihan, masuk ke paip perkhidmatan. Dia satu persatu, dia ada step by step. Okey. Sebelum tu, jom kita tengok dulu video yang cikgu dah sediakan. Sekejap ya, cikgu sharing YouTube. Okay, pada video YouTube ni awak boleh tengok bagaimana cara dia pergi. Macam mana air tu pergi. Sekejap ya. Cikgu share tab. Dengar bergema ke? Dalam video ni saya nak share pada anda tentang sistem bekalan air dekat rumah kita lah. Sistem bekalan air dia ada dua jenis, iaitu dia ada sistem terus dan sistem tidak terus. Okey, sistem terus bermaksud air tu dia terus mengalir daripada meter menuju ke kelengkapan paip dekat dalam rumah. Dia direct lah. Manakala sistem tak terus merujuk kepada sistem bekalan air, di mana air tu dia akan singgah naik ke tangki dulu dekat atas bumbung tu, kemudian barulah disalirkan menuju ke kelengkapan paip yang ada dekat dalam rumah. Okey, alright. Okey, so untuk sistem bekalan air dekat rumah kita tu, okey, sistem bekalan air bersih, dia ada 4 paip
Iaitu dia ada paip perkhidmatan, dia ada paip agihan, dia ada paip cuci dan dia ada paip limpah. Okey, so kita faham secara ringkas. So untuk paip perkhidmatan, paip perkhidmatan ni dia menyalurkan air, menyalurkan air daripada meter dekat luar rumah tu pergi ke atas tangki. Tangki ke atas bumbung lah, ataupun dia pergi ke sinki dapur. Biasanya sinki dapur biasanya dia akan pasang direct kan. Okey. Kemudian kita pergi kepada paip agihan. Okey, paip agihan dia menyalurkan air. Dia menyalurkan air daripada tangki tu, dia salurkan air tu pergi ke kelengkapan paip yang ada dekat dalam rumah lah. Untuk macam sinki, macam shower, macam jamban, macam-macam lagi lah. Okey, untuk paip cuci pula, okey, fungsi paip cuci ni simple. Kalau kita nak cuci tangki dekat atas bumbung tu, firstly kita buka lah paip cuci ni. And then supaya air tu boleh disalurkan keluar terlebih dahulu. Lepas tu barulah kita boleh cuci tangki tu. Alright. Kemudian paip limpah pula, dia adalah untuk menyalurkan air keluar jika pelampung ataupun bola yang mengawal paras air kat dalam tangki tu rosak. So that untuk mengelakkan air tu tidak melimpah keluar lah, in case kalau pelampung tu rosak. Alright. So itulah, kena pastikan keempat-empat paip ni lengkap kat rumah anda. Pastikan ada paip perkhidmatan, of course lah paip perkhidmatan daripada meter ke tangki. Kemudian paip agihan daripada tangki pergi ke sistem paip dalam rumah. Kemudian paip cuci untuk kita mencuci, dan paip limpah supaya kalau pelampung rosak, bumbung siling kita tak basah. Okey, alright. So itu saja untuk sistem bekalan air rumah. Moga bermanfaat untuk anda sebagai rujukan. Okey. Jika anda ada apa-apa cadangan, pendapat ataupun komen, boleh share dekat ruang komen. Okey. Nampak tak bagaimana paip berhubung daripada paip perkhidmatan, paip agihan, paip cuci, paip limpah, bagaimana paip-paip tu berfungsi. Ya, cikgu buka balik slide. Stop presenting. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita tentang sistem bekalan domestik. Okey, ingat kalau sistem bekalan domestik ni kita akan guna banyak di rumah lah. Kat rumah saja kita boleh mengenal pasti paip-paip yang bagaimana paip ni berfungsi dan sebagainya. So kalau ada apa-apa pertanyaan boleh PM cikgu Okey, itu sahaja daripada cikgu. Okey, seterusnya cikgu akan serahkan slide ini kepada Cikgu Daniel. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Faizal. Okey, kita pergi kepada sistem bekalan air bangunan. Okey, sistem bekalan air bangunan ni dia lebih kurang je sama dengan sistem bekalan air domestik. Tapi dia ada cara sistem yang perlu digunakan bagi dia mengagikan air di dalam bangunan lah. Okey, next. Okey, sistem bekalan air kat bangunan ni dah ada dua. Sistem bekalan air secara langsung dan sistem bekalan air secara tidak langsung. Okey, bagi sistem bekalan air secara langsung ni, air daripada meter tu dibekalkan terus, okey, terus dari pipe. Okey, yang kedua dia tidak mempunyai tangki simpanan. Tangki simpanan selalunya diperlukan untuk silinder air panas sahaja. Okey, selain itu dia tidak sesuai untuk bangunan yang tinggi. Selalunya dia adalah berapa aras bangunan yang boleh digunakan, okey, dalam sistem bekalan secara langsung. Bagi sistem bekalan air secara tidak langsung, air untuk lekapan sanitari dan silinder air panas dibekalkan dari tangki simpanan kecuali air dekat di bahagian dapur. Okey, ingatlah sistem bekalan air secara langsung dan sistem bekalan air secara tidak langsung bagi sistem bekalan air bangunan. Okey, next.
Okey, kita pergi apa itu sistem bekalan air sistem bekalan air bangunan. Okey. Pertama, sistem bekalan air bagi bangunan bertingkat. Okey, seperti kita tahu, dia ada pangsapuri, apartmen, kondominium, bangunan-bangunan pejabat dan lain-lain yang dia punya sistem tu agak lebih kompleks. Okey, biasanya kan bangunan bertingkat ni simpanan air dia dibuat di tangki sedutan dan tangki simpanan. Ingat tangki sedutan dan tangki simpanan untuk bangunan bertingkat. Okey, terdapat dua kaedah. Okey, dua kaedah yang sering digunakan, yang biasa digunakan dalam penggagian air ke bangunan bertingkat seperti kaedah graviti dan kaedah pump. Okey. Kaedah ini selalunya bergantung kepada jenis tekanan, okey, tekanan air dekat sesuatu kawasan. Okey, dia bergantunglah dekat kawasan-kawasan yang macam pangsapuri tu, apartmen, dia punya sesuai lah untuk apa ni yang kata sistem bekalan air tu sesuai tak? Kalau dia kata okey, tekanan air kat satu kawasan tu tempat dia tinggi. So, apakah kaedah yang perlu digunakan dekat situ? Okey. Jika tekanan air mencukupi, air boleh disalurkan terus dari paip utama ke paip perkhidmatan selepas meter tanpa proses pengepaman. Okey, kat sini kita akan lihat sebentar lagi dia punya proses yang akan berlaku. Okey, kita akan nampaklah cikgu akan tunjuk dia punya gambaran. Okey, next. Okey. Ini adalah sistem pipe air dalaman. Okey, bekalan ke bangunan berbilang tingkat. So kat sini kita boleh tengoklah dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Okey, 7 tingkat, iaitu 7 tingkat ni dia ada meter individu bagi setiap tingkat. Okey, pipe awam ni akan melalui meter air pukal. Kemudian tangki sedutan, dia akan melalui tangki sedutan, kemudian akan melalui pump, kemudian dia akan melalui pipe pantaran, terus masuk ke dalam tangki. Kemudian dia agihkan di setiap melalui pipe agihan, melalui meter individu bagi setiap aras, setiap tingkat. Okey, faham? Okey, next. Okey, kita pergi kepada sistem pipe air dalaman ni, bekalan ke bangunan berbilang tingkat. Okey, dia menggunakan sistem atau kaedah secara pump. Okey, pemasangan meter pukal iaitu bak meter. Okey, perlu memasang meter bak. Okey, bagi unit rumah kediaman, okey, meter individu di setiap tingkat yang tadi itulah gambaran tu. Setiap tingkat tu dia perlu memasang meter individu untuk rumah kediaman macam kondominium. Okey, sekiranya melebihi 10 tingkat iaitu 30 meter, tangki pecah tekanan atau injap mengurangkan tekanan iaitu PRV perlu dipasang. Okey, komponen utama sistem bekalan air bagi bangunan bertingkat. Okey, komponen utama dia ada meter pukal, meter individu, tangki sedutan, rumah pump dan tangki simpanan air. Okey, dia ada 5 komponen utama. Okey, next. Back. Okey, sistem pump. Okey, kita pergi tengok pada sistem pump. Sistem pump ni tempoh masa mengepam bagi bangunan pejabat. Okey, bangunan pejabat dia tak sama bangunan pejabat dengan rumah kediaman bertingkat. Okey, bagi tempoh masa mengepam bagi bangunan pejabat tidak lebih dari 8 jam. Okey, sistem pump, okey, jadi kita cakap tadi, tempoh masa mengepam bagi bangunan pejabat tidak lebih dari 8 jam. Bagi tempoh masa mengepam bagi rumah kediaman, okey, rumah kediaman tidak lebih 12 jam.
Okey, pump tunggu sedia dengan jumlah yang sama perlu disediakan sebanyak 2 set pump. Okey. Pump dikawal secara automatik. Okey, next. Okey, sistem pump ni memerlukan 1/3 saiz tangki simpanan. Rumah atau bilik pump perlu diperlukan dah. Selalunya rumah kalau bangunan bertingkat ni dia ada bilik dia, bilik pump. Okey. Bekalan elektrik ada sangat diperlukan untuk sistem pump. Okay, next. Okey, sekarang ni kita pergi kepada susun atur sistem pump. Ada dua susun atur sistem pump. Dalam pipe air dalaman ni, dia ada negative suction head dengan positive suction head. Okey, perbezaan dia ada foot valve kat situ. Melalui ke atas. Sebaliknya kalau positif dia tak ada foot valve tu. Okey, dia akan terus saja melalui incap Swiss, kemudian melalui pump terus pergi kepada pipe pantaran. Okey, positive suction head ni adalah disyorkan paling disyorkan daripada negative suction head kerana masalah kerosakan foot valve. Okey, masalah foot valve tu dekat negative suction head tu. Okey, bagi priming ni adalah untuk mengisi sarung pump dengan air sebelum dia memulakan pump. Okey, priming ni adalah satu peralatan atau dia ada set macam komponen priming tu. Dia akan isi air dalam tu untuk disalurkan air sebelum dia memulakan pump. Dia ada dia punya inilah alatan kat situ. Okay, next. Okay, ini adalah bangunan melebihi 10 tingkat. Okay. Tangki pecah tekanan atau injak mengurangkan tekanan diperlukan bagi mengelakkan perpasangan mengalami kerosakan akibat tekanan tinggi. Kita boleh lihat dah dekat tengah-tengah tu. Okey, dia pasang dekat tengah-tengah tu bagi mengelakkan kerosakan dah semasa dia nak pengagihan air tu. Okey, meter individu di setiap tingkat perlu ada PBA iaitu Perbadanan Bekalan Air hanya akan baca meter pukal saja dan akan menyelenggara sehingga ke meter pukal saja. Okey, kita dah boleh nampaklah dekat situ daripada pipe awam dia akan melalui meter air pukal, kemudian akan lalu ke tangki sedutan, pump, kemudian lalu ke pipe pantaran. Sama macam yang tadi cikgu terangkan tadi. Kecuali perbezaan dia ada dekat tangki pecah tekanan. Dia akan pasang tangki pecah tekanan atau injap mengurangkan tekanan. Okey. Untuk lebih faham, cikgu akan tunjukkanlah video. Okey. Cikgu Faizal. Okey, ini adalah contohlah. Kita boleh tengok macam mana pergerakan okey, air akan melalui ke valve, kemudian okey, air yang melalui ini adalah air yang bertekanan tinggi dan dia akan mengurangkan tekanan untuk dialirkan.
ia juga boleh mengawal untuk buka dan tutup. Okey. Okey, berbalik tadi tu, okey, boleh nampak kan macam mana hijab menggunakan tekanan tu dia mengawal, okey, air yang bertekanan tinggi tu melalui hijab menggunakan tekanan, kemudian dia akan akifkan ke bahagian meter individu di tingkat yang paling bawah. Okey. Next. Okey. Ini adalah sistem paip dalaman bagi bangunan 4 tingkat. Okey. Bagi tekanan yang boleh mencapai ke aras tinggi bangunan tanpa sistem pump, meter individu boleh diletakkan di luar. Okey, nampak kita tengok tu, dia boleh pasang dekat luar. Okey, yang tadi tu dia pasang dekat dalam meter individu. Tapi bangunan 4 tingkat dia akan memasang meter individu di luar. Okey, semua meter individu diletakkan di tingkat bawah. Semua unit perlu mempunyai tangki individu untuk penggunaan seharian. Okey. Next. Okey, ini adalah contohlah macam mana paip bagian bagi bangunan berbilang tingkat. Okey, sama macam sistem tadi tu. Okey, ni nampaklah lebih jelas lah. Okey, macam mana air melalui paip utama, kemudian melalui meter pekal. Sama je. Kat sini cuma dia punya pengagihan tu bagi setiap tingkat tu kita boleh nampak. Tangki pecah tekanan tu ada, nampak tu. Dah ada bilik dia. Okey, untuk kawal benda tu. Okey, itu saja bagi bangunan sistem bangunan air berbilang tingkat. Okay, dia lebih kurang je sama, tapi dia ada satu sistem di mana dia menggunakan membantu proses agihan di bangunan berbilang tingkat. Okey, itu saja daripada cikgu. Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Hakimiah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Dania. Seterusnya kita tengok pada sistem agihan air. Okay, sistem agihan air ini adalah lebih kepada sistem agihan luaran di mana daripada agihan luaran, bukan sistem dalaman. Okay, seterusnya Cikgu Faizal. Next. Okay, sistem agihan. Matlamat utama sistem agihan adalah untuk membekalkan air yang boleh diminum pada tekanan dan kuantiti yang mencukupi. Okay. Seterusnya, tekanan dan kuantiti air yang dianggap mencukupi apabila ia menepati bagi setiap penggunaan termasuk bagi tujuan memadam kebakaran. Okay. Air ini adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Okay. Badan kita memerlukan air yang banyak. Okay. Badan kita memerlukan air yang banyak. Okay. Jadi, apa yang dikatakan kat sini untuk setiap penggunaan di mana boleh memasak, minum, makan. Okay. Serta juga untuk memadam kebakaran jika berlaku kecemasan. Okay. Memadam kebakaran akan digunakan oleh pihak bomba. Okay, kadar air minimum adalah 15% dan tidak boleh kurang daripada ini. Okay, 15% ni maksudnya apa? 15% adalah jumlah air yang perlu ada pada tangki simpanan air. Okay, pada tangki simpanan air perlu ada 15% sekurang-kurangnya. Okay, keseluruhan sistem bekalan air hendaklah ekonomik, tahan lama dan mudah untuk diselenggara. Okay, sistem yang telah pun dibangunkan perlu ekonomik, tahan lama dan mudah untuk diselenggara. Tahan lama ni maksudnya apa? Tidak berkarat, tidak mudah pecah. Itu yang dimaksudkan tahan lama. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pada komponen-komponen sistem agihan air. Okey, komponen sistem agihan air yang sama saja seperti yang kamu lihat pada yang sebelum-sebelum ini yang telah pun diterangkan oleh Cikgu Faisal dan juga Cikgu Dania Fitri. Okey, apa komponen yang perlu ada dalam sistem agihan air adalah untuk nama lagi sistem agihan air. Perlu ada yang pertama adalah paip hantaran. Yang seterusnya adalah paip agihan, paip retikulasi,
bilik air, meter, pam, tangki simpanan dan incap. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini merupakan carta yang menunjukkan bagaimana mengalirnya air, daripada air yang mengalir. Air berpunca daripada punca air. Bagaimana Cikgu Faisal terangkan tadi, air di Malaysia ni banyak menggunakan air hujan. Air yang ditakung, seterusnya air itu akan dimasukkan ke dalam loji rawatan air, akan dirawat, lepas tu masuk lagi kepada tangki imbangan, tangki imbangan masuk kepada tangki simpanan, lepas tu baru bagi kepada pengguna. Ataupun dia akan masuk kepada pam penggalak. Pam penggalak ni, tujuan pam adalah untuk mengepam air daripada bawah naik ke atas. Itu tujuan penggunaan pam air. Di mana jika guna pam, air akan disimpan di dalam tangki simpanan, seterusnya akan diagihkan kepada pengguna. Kenapa banyak ada pengguna kat situ? Pengguna 1, pengguna 2, pengguna 3. Pengguna tu siapa? Pengguna tu adalah kita yang menggunakan air. Kita tengok nota yang kat tepi tu. Nota yang kat tepi tu ada paip utama, sistem agihan graviti, sistem agihan pam, paip komunikasi. Kita tengok apa yang dikatakan sistem agihan graviti, agihan pam dan juga paip graviti. Seterusnya. Fungsi paip-paip tadi, fungsi alatan yang diperlukan dalam paip tadi adalah paip penghantaran. Paip yang membawa air terawat dari loji rawatan air atau dari rumah pam ke tangki atau dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu adalah fungsi paip hantaran yang akan menghantarkan air yang telah pun dirawat dan selamat untuk digunakan. Paip agihan pula digunakan untuk mengagih air kepada paip-paip retikulasi dari tangki atau kolam perkhidmatan, loji rawatan air atau dari stesen pam penggalak ataupun dinama booster pump. Paip agihan ni kebiasaannya ada di mana? Di dalam rumah. Seterusnya, paip retikulasi. Paip retikulasi yang mengagihkan air terawat ke kawasan bekalan. Pilih air atau pilih bomba. Pilih air atau pilih bomba bertujuan untuk menyalurkan air keluar dari sistem bekalan, terutamanya bagi tujuan pemadaman kebakaran. Sebab itulah air tidak boleh kurang daripada 15%. Sebab apa? Dia perlu simpan jika berlaku kecemasan, kebakaran, bomba akan menggunakan pilih air bomba. Pilih air bomba adalah tangki sama yang kita guna untuk kegunaan domestik. Meter air. Meter air komponen pelengkap digunakan bagi mengukur kuantiti air yang mengalir melaluinya. Kenapa pentingnya ada meter air ni? Meter air ni kalau kita guna air daripada contoh, kalau macam Selangor ada Syabas. Di mana pihak Syabas akan menyukai menggunakan meter air. Daripada bacaan meter air, berapa liter kita guna air untuk sebulan. Daripada situlah charge air akan dikeluarkan oleh pihak Syabas. Penyambung paip. Penyambung paip digunakan untuk pelbagai kegunaan. Penyambung paip ni digunakan pakai untuk menyambung paip lah. Fungsi utama dia adalah untuk menyambung dan menghubungkan paip-paip agihan ataupun paip hantaran. Seterusnya, tangki atau kolam. Tangki atau kolam dijadikan sebagai penstabil bekalan pada permintaan yang berubah-ubah. Mana tangki inilah yang akan membekalkan air kepada kita. Kalau air tak ada dalam tangki tu, boleh kita tidak akan mendapat bekalan air. Seterusnya. Jenis-jenis agihan. Jenis-jenis agihan ada 3 jenis agihan air. Yang pertama graviti, kedua sistem pam dan yang ketiga adalah sistem gabungan di antara graviti dan juga pam. Seterusnya sistem graviti. Sistem graviti hanya berfungsi apabila air disalurkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dengan menggunakan daya graviti. Maksudnya air daripada mana? Daripada bukit ataupun daripada tangki akan disalurkan ke tempat yang rendah menggunakan daya tarikan graviti, tidak menggunakan sebarang alatan tambahan seperti pam ataupun sebagainya. Keadaan ini dapat diadakan dengan bimbingan olahan di atas tapak yang arasnya lebih tinggi daripada pengguna. Macam kita bina loji di atas bukit yang tinggi untuk disalurkan kepada pengguna. Tekanan pada air perlu dikawal agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Jika terlalu tinggi boleh merosakkan sistem agihan dan terlalu rendah akan menyusahkan pengguna. Okey. Kalau air itu terlalu tinggi boleh menyebabkan paip pecah ataupun bocor. Okey. Kalau terlalu rendah menyusahkan kita sebagai pengguna, ya. Air itu tidak mencukupi untuk disalurkan kepada pengguna. Okey, seterusnya fizikal tangki yang tinggi dapat memberi tekanan yang secukupnya kepada air dengan menggunakan daya graviti untuk disalurkan kepada permis pelanggan. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ni adalah rajah di mana penggunaan daya graviti ataupun tarikan graviti. Okey, supply source. Supply source di mana iaitu tempat takungan air ataupun tadahan air. Okey, tempat yang tinggi. Sama ada atas bukit. Okey, kebiasaannya takungan air akan dibuat di atas bukit yang tinggi. Seterusnya air akan disalurkan ke pusat rawatan air dengan menggunakan daya graviti. Okey, dia akan guna pipe. Daripada pipe itulah akan disambungkan kepada tempat rawatan air. Seterusnya setelah rawatan air, reservoir tu maksudnya tangki simpanan. Okey, air akan disimpan ke dalam tangki simpanan. Daripada tangki simpanan akan diagihkan kepada pengguna. Okey, menggunakan daya graviti. Okey, seterusnya sistem pam. Apa pula yang dikatakan dengan sistem pam? Sistem pam digunakan jika tekanan pengguna rendah atau pengguna berada di tempat yang lebih tinggi dari sumber air yang diolah. Okey, pam akan digunakan jika untuk membawa air daripada tempat yang rendah kepada tempat yang lebih tinggi. Okey, sama ada untuk dipam ke tangki simpanan ataupun dipam terus kepada pengguna. Okey, dalam sistem ini air telah diolah dipam terus ke dalam paip utama tanpa storan. Boleh juga dipam terus tanpa tangki simpanan. Kurang digunakan untuk tujuan agihan kepada pengguna. Diguna pada kawasan tanah rata atau tanah rendah. Air yang telah dirawat dipam ke tangki pelanggan. Okey, kita tengok rajah di bawah tu. Okey, tempat dia tadahan air tu ataupun punca air tu daripada kawasan yang rendah. Kebiasaan kawasan yang rendah ni adalah daripada mana? Daripada sungai. Okey, air akan masuk kepada loji rawatan. Daripada loji rawatan akan dipam kepada pengguna menggunakan pam air. Okey, seterusnya kita tengok sistem gabungan. Okey, sistem gabungan antara graviti dan juga sistem pam. Bagaimana ia bergabung untuk dijadikan satu fungsi yang lengkap. Dalam sistem ini, air yang telah dirawat dipam naik dan kadar yang tetap untuk disimpan pada aras yang tinggi. Maksudnya macam mana? Air daripada tempat rendah akan dipam naik kepada tempat yang lebih tinggi. Seterusnya, air agihan akan bergerak ke pengguna melalui gerakan graviti dari kawasan yang tinggi. Sistem ini paling banyak digunakan kerana faktor graviti yang tidak memerlukan banyak hal yang perlu diurus dan murah digunakan. Digunakan pada kawasan yang mempunyai bentuk muka bumi pelbagai. Ada kawasan tinggi, ada juga kawasan yang rendah. Pam penggalak akan digunakan untuk mengepam air dari kawasan rendah dan tekanan yang tinggi di kawasan yang tinggi untuk membantu menyalurkan air kepada pengguna. Okey, kita tengok pada gambar rajah tu macam mana dia gabungkan sistem graviti dan juga sistem pam yang telah pun diterangkan pada slide yang sebelum ni. Okey, tengok supply source ataupun sumber. Sumber air tu diambil daripada mana? Sumber air diambil kalau tempat rendah kebiasaannya daripada sungai. Okey, daripada sungai akan dipam kepada loji rawatan. Loji rawatan akan dipam lagi kepada tangki simpanan. Okey, yang tu dia menggunakan sistem pam. Seterusnya bila air dah berada pada tangki simpanan, maka dia akan menggunakan sistem graviti sebagai tekanan untuk menyalurkan air kepada pengguna. Okey, itulah sistem gabungannya yang diguna pakai dalam sistem gabungan dan juga graviti. Okey, itu saja. Seterusnya kita sambung kepada Cikgu Farhan. Silakan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Farhan buka mic.
sebentar ya, sebab kita masih menunggu Cikgu Farhan sebab mungkin Cikgu Farhan line dia tidak stabil. Sebentar ya. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum, dengar suara saya? Hello. Okey, maaf saya punya device tadi ada masalah. Minta maaf banyak-banyak, saya punya device ada masalah. Okey, tak apa. Sekarang kita masuk pada sistem aturan rangkaian dan juga pengedaran. Macam mana kita cakap benda ni ialah kita rujuk kepada maaf saya punya kamera tak boleh buka, ada masalah, tiba-tiba ada problem, tak apa. Okey, bila Kejap ah. Allah. dia macam ni. So saya delay, tak apa. Okay, seterusnya kita masuk macam tengok dalam sini sekarang, jalan raya merupakan asas yang paling mudah bagi menyusun pemasangan pipe bekalan air dan biasanya ditanam mengikut susun atau jalan raya. Macam mana saya cakap susun atau jalan raya ni? Maksudnya penyusunan sistem pipe berpaipan yang ada di Malaysia ataupun di kawasan rumah awak biasanya akan menggunakan jalan raya sebagai asas ataupun indikasi macam mana penyusunan. Penyusunan membuat pemasangan pipe. Sekejap, saya nak try sekali lagi. Tadi kira macam nak lagi balik. Saya ada tak? Saya ada dalam skrin eh? Ish. Okey, tak apa. Okey. Seterusnya kita masuk ke kawasan bawah. Jadi banyak lagi. Kita dalam masa bandar, sudah lihat cakap mengirimkan bekalan air pada bekalan air. Macam mana pentingnya di sini? Okey, secara amnya sistem agihan ini disusun ikut beberapa cara lah. Antaranya termasuk sistem hujung mati, sistem grid, sistem bulatan dan juga sistem jejaring. Macam mana ni? Okey, Cikgu Faizal tolongkan saya saja. Okey. Sistem hujung mati. Apa ini sistem hujung mati? Okey, sistem ini biasanya terdapat di bandar lama yang secara khususnya dibina secara tidak terancang. Apa yang kita katakan sebagai tak terancang ni, kalau awak tengok dalam gambar ajar sebelah, nampak kan susunan aturnya situ ada banyak cabang. Pergerakannya kita katakan macam tak sekata, tak selari. Dalam arti kata lain tidak simetri lah pergerakannya. Okay. Sistem ini memangnya berkembang. Pada perkembangan bandar dia memang berkembang. Maksudnya kat sini kita tengok semua sistem, tak kisah sistem grid, sistem jejarian, sistem gelang sekalipun dia berkembang. Cuma yang khususnya pada sistem hujung mati ini, dia merupakan satu sistem yang berkembang secara tidak terancang. Ini walaupun kita katakan sebagai tidak terancang, tapi dia masih lagi kita katakan sebagai dalam keadaan yang baiklah. Sesuai untuk digunakan pada bahagian skim perumahan, sesuai adalah kerana. Sebab apa dia sesuai? Kita kena tengok bahawasanya sistem ni biasanya murah dan senang untuk proses pengembangannya. Sebab apa pengembangannya senang? Bila kedudukannya dah macam kita katakan macam tak teratur, senang nak letak kat mana-mana kan. Ia menjadikannya jadi lebih mudah. Macam mana jadinya ia lebih mudah tu? Kalau awak tengok dalam gambar tu, kalau awak nak tarik ke sebelah kiri, nak pergi kan balik, nak potong pergi ke bawah, nak naik ke atas balik, nak pergi ke depan, ke belakang semua, tak ada masalah. Sebab dia bergerak secara rawak. Sebab itu kalau awak tengok sistem saluran pada bahagian, kita cakap macam senang, bahagian kampung lah. Okay, rumah-rumah pada bahagian kampung biasanya digunakan macam ni. Taburan yang rawak, taburan yang tidak sekata, taburan yang tidak padat, ada kekosongan, ada ruangan-ruangan ini menyebabkan saya punya slide hilang ke? Akan menyebabkan penggunaan sistem hujung mati ini digunakan pada kawasan yang tersebut lah. Okey? Kalau macam awak tengok lah, pergerakan daripada kawasan pipe utama kepada pipe pencawang, pada pipe sub utama, pergerakan yang rawak. Bukan maksudnya pergerakan pada satu tempat yang cantik lah kita katakan kat sini. Maksudnya kalau kita tengok, kalau nak compare cantiknya sistem-sistem yang lain, sistem ni bagi saya mungkin tidak berapa cantik lah. Sebab susunannya yang tidak sekata ataupun tidak sama. Okey, seterusnya.
Seterusnya kita masuk kepada sistem apa? Sistem grid. Dalam sistem ini, pipe-pipe retikulasi dan pencawang dihubungkan antara satu sama lain. Kalau awak tengok dalam gambar rajah kat bawah tu, nampak tak? Tapi sini kita tengok grid lah. Pergerakan sambungnya pipe utama, pipe sub utama, pipe pencawang disambungkan. Tapi kena ingat betul-betul Sebab sistem grid dengan sistem yang satu lagi kejap lagi kita akan bentangkan, kita akan bincangkan kat sini, dia seakan-akan sama tapi berbeza. Okey, bila kita cakap sistem grid, perbezaannya wujudnya di sini adalah adanya beberapa pipe yang tidak disambungkan. Okey, pipe retikulasi, saya ulang sekali lagi, Cikgu Hakimi dah bentang tadi. Pipe retikulasi ini adalah proses menyambungkan air rawatan kepada pengguna. Jangan pelik air rawatan kepada pengguna. Maksudnya awak tengok kat sini, bentuknya macam petak grid. Bila kita cakap grid, mestilah petak kan. Mesti ada segi 4 tempat, apa semua bersambung setiap hujung-hujungnya tu. Tetapi kena faham bahawa rangkaian ini ada wujudnya pipe-pipe yang tidak bersambung. Okey. Rangkaian ini biasanya digunakan pada kawasan bandar yang terancang. Maksudnya kalau kita tengok kawasan bandar itu yang terancang, dia cantik. Susunan dia cantik, susunan dia cakap macam nice, dah cantik, tak ada masalah. Maksudnya penyambungan pun tak ada masalah nak buat. Setiap sistem penyambungan, setiap sistem perpaipan tidak ada masalah untuk penyambungan. Cuma mungkin melibatkan kos. Mungkin kita cakap sistem grid lebih tinggi, sistem hujung mati lebih tinggi. Kita tak tahu. Maksudnya kat situ kita wujud di sini, semua sistem perpaipan boleh mengalami perkembangan. Cuma kena rujuk balik keadaan-keadaan yang. Okay, next. Seterusnya kita masuk pada sistem apa? Sistem bulatan ataupun gelang. Macam awak tengok dalam gambar, memang bukan bulat lah. Tak apalah, memang bukan bulat. Tetapi kena faham, secara amnya kat sini, fungsinya itu yang kita mahukan. Macam saya cakap tadi, bulatan ataupun gelang ini mempunyai ciri yang hampir sama dengan grid. Tetapi ada perbezaan. Perbezaan dia macam mana? Perbezaan dia kalau awak tengok dalam gambar, pipe utama dan pipe sub utama itu, setiap rangkaian pipe di dalam sistem ini bersambung. Bezanya kat sini ialah mempunyai satu gelang bulatan yang kat tengah-tengah lah kita katakan, ataupun segi empat yang disediakan di sekitar kawasan yang memerlukan bekalan air dengan pipe utama mengelilingi kawasan berkenaan. Maksudnya kat sini, setiap apa pipe yang ada dalam sistem ini mewujudkan rangkaian yang baik, bersatu dan melengkapi. Kalau sistem grid, ada terdapat beberapa pipe yang tidak menyambung antara satu sama lain. Bezanya kat situ. Okey? Sistem ini sangat sesuai digunakan pada bandar yang tersusun dan mempunyai jalan raya yang lurus. Nampak kat sini? Apa yang awak dah belajar, apa yang saya dah terangkan kat sini, saya dah terangkan 3. Hanya satunya daripada apa yang saya dah bentangkan adalah yang secara rawak, yang secara tidak terancang. Bagaimana susunannya itu. Kalau awak tengok dalam sistem yang sebelumnya ini. Okey. Kalau awak tengok sekarang ni, kita tengok biasanya digunakan pada kawasan penduduk yang padat supaya dapat menghasilkan tekanan air yang tinggi. Sebab apa pentingnya air tekanan yang tinggi? Macam yang Cikgu Hakimi dah cakap tadi, pentingnya sistem ataupun air yang bertekanan tinggi ini adalah memastikan supaya setiap pengguna dapat menikmati bekalan air yang mencukupi. Kalau ada masalah, sistem bekalan air tak cukup apa semua itu boleh menyebabkan adanya masalah-masalah sedemikianlah. Tak cukup air jadi slow, perlahan keluar, kita tak boleh nak guna, ada masalah nak cuci, nak basuh, nak makan. Semua masalah boleh wujud. Sebab itu pentingnya kat sini kita mendapatkan bekalan air yang mempunyai tekanan yang tinggi. Bila tekanan yang tinggi, air kita akan cakap laju, air kita akan cakap banyak. Air akan mencukupi untuk diri kita sendiri. Okey, rangkumannya kat sini saya nak awak faham. Beza bulatan atau gelang ini dengan sistem grid, bulatan atau gelang ini mencantum ataupun semua pipe itu bersambung dengan semua pipe-pipe yang ada. Kalau kita cakap grid, cuba balik grid balik grid sekejap. Okey. Bila kita cakap grid, macam awak tengok kat sebelah kiri, gambar kat sebelah kiri itu ada pipe-pipe yang tidak menyambung. Itu kita kena faham. Beza grid dan juga gelang ataupun bulatan ini, bezanya ada yang bersambung, ada yang tidak bersambung. Okey. Seterusnya kita masuk kepada sistem edaran yang terakhir, iaitu sistem jejarian. Macam mana kita nak cakap jejarian ni? Okey. Secara paling mudahlah kita katakan kat sini Sistem ini sesuai digunakan untuk bandar
atau skim perumahan yang mempunyai susun atau jalan raya yang berbentuk jejari. Macam mana berbentuk jejari ni? Macam awak tengok dalam gambar ini, biasanya kita tengok sistem-sistem seperti ini adalah kawasan perumahan lah banyak digunakan. Susun atau kedudukan rumah itu menjadikannya berbentuk jejari. Macam awak tengok dalam skrin, bentuknya petak-petak apa itu semua itu sistem pipe yang menghubungkan antara rumah ke rumah yang menyediakan bekalan air secara mencukupi. Kalau tanya pada saya lah, kalau rujuk pada kawasan rumah saya sendiri pun, saya duduk kawasan rumah kampung, tetapi kawasan rumah saya menggunakan sistem apa? Awak tak tahu rumah saya. Okey, rumah saya menggunakan sistem grid di mana ada pipe yang tidak bersambung dengan pipe-pipe yang lain. Tetapi nak cakap kat sini, semua sistem ini mempunyai kelebihan masing-masing dan mempunyai kekurangan masing-masing. Kita kena faham kat situ. Kesesuaian setiap sistem ini perlu difikirkan kembali, perlu ditengok kembali supaya dapat menjadikan satu sistem yang cantik untuk kita. Macam saya cakap tadi, kalau sistem kita ini mempunyai tekanan air yang rendah, kita nak basuh pinggan pun tak seronok. Kita nak masak pun tak seronok. Kita nak mandi pun tak seronok. Sebab itu pentingnya kita mendapatkan sistem bekalan pada tekanan yang tinggi. Okey? Tapi jangan risau. Jangan risau kerana kita akan sediakan beberapa helaian soalan daripada pelajar-pelajar yang saya rasa sebagai latihan pengukuhan lah. Sebagai latihan pengukuhan kepada pelajar-pelajar untuk refresh balik ataupun mengingat kembali apa yang Cikgu Daniel, Cikgu Faizal, Cikgu Hakimi dah bentangkan sebentar tadi supaya apa yang awak belajar pada malam ini, apa yang awak belajar pada hari ini dapat awak terjemahkan kepada soalan-soalan yang diberikan bermula pada sistem agian, sistem bekalan air bangunan, fungsi pipe apa semua ini. Kena awak refresh balik supaya awak dapat apa yang saya dan cikgu-cikgu lain terangkan kat sini. Okey, kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya kami dalam grup ataupun mana-mana melalui hubungan kami mana-mana. Boleh cuba hubungi kami. Dan sekali lagi saya mohon maaf bagi cikgu-cikgu lain, mohon maaf untuk diri saya sendiri kerana device saya pada akhir-akhir perbincangan kita pada hari ini ada masalah yang menyebabkan saya hanya dapat masuk menggunakan audio saja, tiada kamera, minta maaf ya. Okey? Kalau macam tu saya serahkan kembali pada Cikgu Faizal untuk tambahan apa-apa, untuk memberikan nota ke apa-apa untuk pelajar-pelajar, silakan. Okay, so saya juga tiada apa-apa nak pesan. Cuma saya ingin pesan sila buat nota atau buat nota ringkas atau buat peta minda untuk awak lebih ingat atau awak lebih memahami akan setiap topik-topik yang telah Cikgu Daniel ajar, Cikgu Farhan ajar, Cikgu Hakimi ajar dan saya. Okay, so lepas ini awak boleh faham lah, awak boleh tahulah kenapa dekat bilik air tandas saya air selalu menitik, kenapa dekat tandas saya air selalu keluar. So awak sendiri dah boleh faham, rupa-rupanya saya punya berbola tak elok. So awak sendiri pun dah boleh kenal pasti apa masalah yang berlaku. Jadi saya harap apa yang ilmu cikgu-cikgu sampaikan kamu dapat aplikasi dalam kehidupan dan semoga ianya bermanfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa untuk buat beberapa set soalan yang cikgu-cikgu sudah sediakan. So stay safe dan jaga diri baik-baik, okay? Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, mungkin kita boleh tamatkan kelas kita pada malam ini. Cikgu Faizal, macam mana? Bagi saya sudah cukup, tapi Cikgu Daniel dan Cikgu Hakimi ada apa-apa pesanan untuk pelajar? Pesanan cikgu, ingatlah apa yang disampaikan pada hari ini, okay, mengenai perpaipan lah, untuk perpaipan ni. So cikgu nak semua bolehlah apa yang Cikgu Faizal katakan tu buat nota, okay, dengar dan buat nota. Okay, nanti ada set soalan akan cikgu akan berikan untuk dijawab. Okay, itu saja. Ada Cikgu Hakimi ada nak cakap apa-apa? Tak ada nak cakap apa-apa lah. Semuanya buat nota, nanti buat bank soalan yang telah disediakan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih dan semoga kita berjumpa kembali.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam.